Ada. Setelah kita merdeka, beberapa pendekatan untuk membolehkan supaya pentadbiran negeri ini observe them, masukkan dalam pentadbiran kerajaan negeri Malaysia yang baru. Dan itu kita sedar dan tahu, bukan mudah nak menjayakannya. Bukan setakat itu, special grant tidak pernah berlaku dapat special grant. Cuma dalam kerajaan warisan tahun lalu baru kita dapat 56 juta ringgit daripada Kuala Lumpur. Never happened before. Formula ini kita buat pendekatan sehingga mencecah lebih daripada 400 juta when the time come. Sekali dia akan meningkat dari tahun ke tahun sumbangan special grant seperti apa yang termaktub dalam perjanjian MA63 dahulu. Ini tidak dapat dijalankan oleh UMNO kah, oleh PBS kah, si Jeffrey kah. Cuma perubahan ini dilakukan oleh kerajaan warisan. Ubah. Orang tidak nampak apa yang kita ubah. Ialah adalah perubahan COVID. Bukan COVID-19 saja. Perubahan COVID politik pun ada. Dari segi hak orang Sabah terhadap kerajaan negeri Sabah, ubah, kita mesti ubah. Tidak pernah berlaku pemerintahan daripada kerajaan ASNO sampai UMNO ini ekspor kayu balak. 2 tahun kita perintah. Kalau saya mau kaya selaku ketua menteri, beratus juta saya boleh dapat itu. Tapi apa yang kita lakukan? Satu batang kayu saya pun tidak ambil, tapi kita simpan untuk rakyat Sabah dan negeri Sabah ini. Never we export. Tidak potong kayu untuk kita ekspor ke luar negara. Perubahan yang kita lakukan, kental jiwa kita. Walaupun godaan, walaupun cabaran, berjuta ringgit ditawarkan, bukan itu menjadi perjuangan parti warisan. Perjuangan kita membela rakyat, membantu, membangunkan negeri Sabah. Kita ubah cara pentadbiran. We reform sistem pentadbiran. Perubahan yang kita lakukan tidak pernah tidak berlaku dalam jangka masa 2 tahun. Pegawai-pegawai kerajaan naik pangkat. 500 orang naik pangkat. Daripada 44, 48, scale dia 52, 54. Sekarang ini pegawai daerah yang daerah besar sudah pun naik scale 54. Dulu 48 saja. Sekarang ini setiausaha kerajaan negeri, jawatan dia terus 1. Dulu super scale A saja naik pangkat mereka. 500 lebih pegawai kerajaan naik pangkat di bawah pemerintahan yang ada. Kita ubah. Itu yang kita lakukan. Change we must. In God we trust. Change we must. Itu kita lakukan. Perubahan-perubahan ini.
Kita keluarkan daripada reserve perkampungan. Reserve. Ada kampung di Tongon yang di reserve oleh kerajaan dahulu 40 tahun lebih di reserve. Kita di gazette, orang kampung itu sudah pun memiliki, itulah perkampungan mereka, bukan lagi menjadi reserve kerajaan negeri yang ada. Apa artinya kita reserve semua? More than 50% of the land in Sabah forest reserve. Pasal apa? Ada setengah-setengah kawasan Danum Valley dulu first class reserve, lepas itu keluarkan, potong kayu. Ada setengah-setengah kawasan FMU dulu reserve, potong kayu dulu. Bila habis potong kayu, diclassified menjadi kelas 3. Sudah habis kayu potong, classified pula menjadi first class reserve. Pasal apa? Sudah potong kayu. Supaya jumlah forest reserve kekal berapa puluh peratus. Jadi orang nampak, oh kerajaan negeri bagus. Tapi kayu sudah dijual ke Jepun, sudah jual ke China. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, perkara ini berlaku, bukan tidak berlaku. Orang tidak nampak. Sampai bertukar duit di Hong Kong, ditangkap. Tapi tangkap pun lepas itu lepas pula dia. Perubahan apa yang kita lakukan masa kerajaan lalu? Ada rumah yang diroboh oleh kerana reserve perkampungan dihalau anak-anak. Banyak berlaku di Sempurna sampai Parang orang kampung, di Pegagau, di Nagos. Saya nampak, bukan saya tidak nampak. Tapi kita memerintah negeri Sabah ini, kita bagi geran tanah kepada orang kampung. Kita tidak roboh rumah-rumah orang kampung itu. Di Kota Marudu, di Kampung Gana, syarikat kerajaan Sapoda mengambil tanah, bergaduh dengan orang kampung. Orang kampung beribu, Sapoda cuma 50 orang saja pegawai dia. Saya beritahu, bagi tanah itu kepada orang kampung yang beribu ini. Sapoda punya pegawai boleh pindah lain, kita boleh cari tanah untuk Sapoda. Jangan gaduh GLC dengan rakyat. Bila sampai pilihan raya, kita minta merayu undi daripada rakyat. Bila sudah kita berkuasa, kita roboh, bakar rumah mereka. Bagus punya kerajaan itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya sedar dan tahu bukan mudah bagi kita untuk memastikan supaya perubahan ini dilakukan. Bukan hanya daripada sudut keadaan pemerintahan, bukan saya bina hotel. Cuma masanya tidak cukup. Di Lokawi ini sudah ada pelabur. Bila kita buat pelaburan, mereka mau datang bulan depan. Lepas itu terpaksa bubar dewan. Banyak pelabur. Saya pergi Jepun buat kilang perabot. Bila saya pergi Osaka dengan Tokyo, the Japanese investor complained to me, Chief Minister, we don't have enough logs. We need logs to process all the furniture. Saya beritahu dengan pelabur Jepun, jangan bimbang, nanti saya bekalkan kayu. Tapi jangan buat kilang di Osaka, jangan buat kilang di Tokyo, buat kilang di Sabah. Baru ada kayu dia. Perubahan reform pentadbiran negeri yang kita ubah. Dari kerajaan tidak pernah pencen-pencen sampai jam di bawah. Sabah kita ubah, siapa yang sampai 60 pencen. Itu dasar yang kita lakukan. Ada sedikit 1-2 kita lakukan, tapi pada keseluruhannya dasar kita lakukan, kita ubah sampai 60 nomor. Betul kan? Yang lain itu bukan main, sampai orang lain di bawah mati, tidak pencen-pencen. Tidak nampak perubahan itu. Perubahan apa yang mereka nampak? Perubahan yang mereka nampak, dia cakap ekonomi merudum, slow. Tapi bila saya nampak di Butatan ini, kereta jam juga ini. Kalau pergi jalan Tuaran malam-malam saya tengok, pasal saya tinggal di sana, saya tengok jam sampai jam 8 malam jam kereta.
Baru-baru ini CEO Port Authority yang ada datang ke pejabat saya 3 hari lalu. Saya tanya dia, macam mana keadaan perkapalan yang datang ke Sabah ini? Datuk Seri, previously we have more than 200 plus container datang. Tapi bila COVID berlaku, menurun 130 container. Pasal apa? COVID. Bukan pasal kita kerajaan. Kita lockdown. Tidak boleh datang dari Kota Kinabalu ke Sandakan. Sandakan punya kargo kontainer tidak boleh sampai ke Tawau. Lockdown. Semua kita kurung. Pasal tidak mau berjangkit. Bulan Julai, kontainer yang dahulu hanya 130 aja sudah pun meningkat hampir 190. I'm sure kontainer akan sampai 200 lebih ribu pada bulan depan sampai September, pasal unlock sistem kita, di mana kontainer yang datang daripada luar negara, kita beli barang, import barang, sampai bukan hanya ke Putatan, sampai ke Sipitang, sampai ke Nabawan, sampai ke Kelabakan, kena tidak ada lagi lockdown yang ada. Ini keadaan dunia. Di negara Malaysia, kalau kita pergi Kuala Lumpur, lagi banyak kedai tutup, bankrupt syarikat punya banyak, pengangguran beratus ribu di situ. Bukan hanya di Sabah, tapi orang bilang lambat begini ekonomi. Yang lambat ekonomi ini bukan orang komplain, bukan pasal tidak bergerak. Kita bergerak, kita jual pamelo kita ke Singapura, kita jual nanas kita ke Singapura. Ajun, kita ekspor ikan pun kita jual, bukan kita tidak jual sayur. Masa COVID berlaku, Menteri Luar Brunei kedua telefon saya, dia beritahu, Datuk Seri kami minta tolong, tidak ada makanan di Brunei. Biasa kami dapat ikan dari Tawau, biasa kami dapat sayur dari Sabah. Saya telefonkan Datuk John, make sure ikan itu disupply ke Brunei, jangan kasih susah negara jiran kita. Sayur, saya telefon dengan Dr. Yusuf, supply from Sipitang sayur, untuk membolehkan supaya rakan-rakan kita dapat kita bantu mereka di negara Brunei Darussalam. Kita lakukan untuk memastikan supaya bukan hanya masyarakat kita mendapat manfaatnya, negara jiran kita juga mendapat manfaat yang ada. Ekonomi ada, kita bukan ekspor, bukan tidak jual, kita jual barangan kita. Cuma yang mereka ini cakap terlampau slow down bagi ekonomi Sabah. Yang slow down ini bukan ekonomi Sabah. Yang macai-macai dorang slow down pasal kita tidak bagi projek sama mereka lagi. Itu yang dorang komplain. Sama ada lesen judi saya tutup, sama ada ekspor kayu balak saya tidak bagi, itu yang slow down. Yang lembab itu pasal tidak ada lagi kayu, pasal saya tidak bagi dengan mereka. Itu yang lembab, tapi kita tidak lembab, masih lagi berjalan. Ekonomi negeri Sabah, takkan kita tidak boleh berjalan. 2 bajet, successive bajet saya bentangkan. Dewan Dagangan Negeri, berapa kita belanja? More than 3 billion kita belanja. Belanjawan kita. Kalau kita tidak ada ekonomi, macam mana kita belanja? Tahun lalu, sebelum tahun lalu, saya belanja dekat 3 berapa bilion duit masuk ke ekonomi negeri Sabah, bukan masuk dalam poket saya. Kita bina berbagai-bagai kemudahan yang ada, tapi dalam pada itu kita tahu banyak cabaran, banyak rintangan yang kita perlu hadapi dan juga lalui. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya harap usaha ini yang kita lakukan dapat kita teruskan. Dalam kita nakkan reform perkhidmatan awam, we have done that. Kita naikkan scale mereka, kita dedahkan mereka dengan ilmu pengetahuan. Tidak pernah berlaku dalam pemerintahan dulu antar pegawai-pegawai kerajaan negeri sampai ke London. Saya antar lebih daripada 30 pegawai kerajaan negeri ke Cambridge University, ke Universiti di Amerika Syarikat, untuk didedahkan dengan ilmu pengetahuan.
patut tahun ini saya hantar ke Canada untuk belajar macam mana pentadbiran kerajaan federal, kerajaan state, supaya belajar. Kerana saya dipahamkan Canada pentadbiran hubungan state and federal cukup baik. Jadi kita nak lahirkan hubungan itu, bagaimana pentadbiran negeri dapat dilakukan. Biasiswa, last budget 50 juta saya sediakan untuk biasiswa anak-anak. Kerajaan negeri bagi 30 juta untuk pegawai kerajaan, 40 juta dari Yayasan Sabah. Dulu tidak ada. Dulu ada, tapi lepas itu slow down. Yang slow biasiswa, tapi yang laju kayu balak, ekspor. Itu tidak nampak. Apa yang kami nampak, warisan kerajaan ini buat. Hak dari Kuala Lumpur, federal government, we have realized dari 2017 kita dapat. Hak orang Sabah terhadap kerajaan negeri Sabah, ketua menteri dia khususnya. Tanah kita bagi. Agama, bangsa, budaya, saya wujudkan kementerian undang-undang dan anak negeri, supaya hormati adat istiadat orang-orang Sabah yang berbagai kaum. Ini kita lakukan. Agama dia, budaya dia, mana ada kerajaan lakukan. Saya tingkatkan perbelanjaan bukan hanya untuk Islam, saya tingkatkan perbelanjaan untuk Kristian. Tidak kira agama, tidak kira bangsa. Kerana kita merupakan pemerintahannya, ketua menterinya bukan ketua menteri Islam saja. Saya ketua menteri Sabah, bukan ketua menteri sempurna. Mananya ketua menteri untuk orang Sabah, orang Tambunan. Saya pergi Tambunan, orang Tambunan minta peruntukan untuk buat gereja. Datuk Seri, gereja kami sudah usang. Boleh ke Datuk Seri? Saya nampak dengan mata saya sendiri. Immediately saya beritahu, don't worry, tempat mereka beribadat saya bagi 1 juta ringgit. Sudah pun siap di Tambunan. Kita bagi bantuan bukan tidak bagi bantuan, bukan kerana agamanya, bukan kerana bangsanya, bukan kerana daerahnya. Kerana kita pemerintahan berbagai bangsa, berbagai kaum yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, itu diantara perkara yang kita telah lakukan. Banyak lagi yang kita rancang. Tapi malangnya baru 2 tahun bagi kita perintah ini. Saya ketua menteri 2 tahun saja, diorang ketua menteri 40 tahun. 3 bulan kita diganggu. Sebelum bulan puasa, hari lepas hari raya puasa, dia bagi tahu cukup sudah. Tapi tidak cukup juga. Macam-macam keadaan. YB lari sana, YB sini. Si Uda lari. Sana bertapuk dia, telefon ditelepon, dikejar semua. Bukan main. Cari sana, cari sini. Lepas itu sedikit masa lagi, cukup sudah. Tapi tidak cukup juga. Bodyguard saya, orang Ranau ini, si Michael, ditahan jam 10 malam. Dari rumah dia dibawa pergi balai polis. Dia polis. Sampai jam 2 pagi. Ini Datuk Sepi kurung orang kayak ini. Pasal orang tidak cukup. Jadi saya ini disiasat sama ada kurung orang. Mana saya kurung si Uda? Saya tidak kurung si Jun Wong. Mereka bebas. Jalan sana, jalan sini. Si Lorito jalan, si Terence jalan. Aramaiti lagi dia. Mana saya kawal orang? Tidak kawal bukan kita tidak. Pasal kita sedar dan tahu bahawa sistem demokrasi, dorang ingat ini Melaka. Dorang ingat ini Kedah, boleh tumbang. Dorang ingat ini Johor, boleh tumbang. Ini Sabah, ini lain bah ini. Boleh kamu pujuk yang lain tu, bagi jawatan, bagi duit. Yang lain tu lari sana, janji sini. Kamu boleh janji, tapi jangan lupa yang menentukan jadi kerajaan dan juga YB bukannya duit, bukannya menteri. Yang menentukan siapa kerajaan, siapa menteri, siapa YB ialah rakyat negeri Sabah ini.
Bukan Kuala Lumpur itu yang menentukan siapa kerajaan ini, ampun aku. Orang boleh datang, use all instrument they can, income tax lah, apa-apa yang mereka boleh guna. Tapi jangan lupa, yang menentukan siapa jadi pemerintah negeri Sabah ini ialah rakyat negeri Sabah ini sendiri. Mana pernah berlaku di negeri Sabah? Semenjak Allahyarham Tun Mustafa, kita doakan mudah-mudahan dia masuk surga. 5% sales tax minyak, 5% dividen memang sudah lama. Tapi cukai terhadap syarikat-syarikat minyak yang beroperasi di Sabah 5% kita sudah lakukan. Mereka sudah bayar 2 bulan yang lalu. 9 syarikat yang bayar 8, yang belum bayar 1. Shell bayar, Conoco bayar, Philip bayar, semuanya bayar. Cuma 1 saja belum bayar, Petronas. Kita runding dengan mereka. Kita pastikan jangan orang tidak bayar. Kita menang besok, insya Allah kita teruskan supaya kita minta bayaran itu untuk orang Sabah. Mana dorang buat ini? UMNO tidak buat, BN tidak buat begini. Saya juga dulu orang UMNO, orang BN, naik presiden saya. Samalah sama si Kaharim. Betul. Tapi saya dulu orang UMNO, orang BN, bukan ketua menteri. Baru warisan ketua menteri itu pun baru 2 tahun, Pak. Umpama anak-anak masih lagi menyusu begitu. Belum lagi boleh berlari lanjut. Betul kan? Mau diukur kita 2 tahun, dorang perintah si Musa 15 tahun kayu balak habis. 1 juta tanah ekar Yayasan Sabah. Saya tanya, mana ini 1 juta tanah ini? Kemana ini pergi? Dari 1 juta tanah ini 62.000 hektar, hampir 100.000 bagi dengan si Albert Lim. Jawala syarikat 30.000 ekar tanah di Sipulut, di Keningau, si Majid Khan, si Amin Khan 30.000 di Kelabakan. Reserve yang ada yang bagi tanah dari 2015 sampai 2115, 100 tahun begitu. 2018 sampai 2118. Mau saman saya saman. Saya ada dia punya, saya perintah negeri ini. Bukan tidak ada dia punya detail. Di Jabatan Hutan itu ada semua dia punya rekod itu. Bukan tidak ada rekod, tapi orang Sabah tidak nampak. Yang nampak bila sampai pilihan raya, hidup UMNO, hidup BN, hidup UMNO, hidup kayu balak dorang itu. Saya tidak ambil kayu balak, saya serahkan dengan rakyat hasil Yayasan Sabah. Macam kita bangun di Langkawi, tanah ini tanah Yayasan Sabah dahulu. Cuma pemerintahan kita sekarang ini, kita bagi, saya beritahu, Yayasan Sabah berkongsi dengan pelabur daripada Qatar. Lebih daripada 1 bilion di Langkawi. Pelaburan kita bagi untuk pastikan supaya anak-anak kita dapat peluang pekerjaan. Bukan saya ambil tanah itu, saya bagi tahu balikkan kepada Yayasan Sabah. Keluar geran dia, baru pemerintahan kita jadi dapat Yayasan Sabah geran. Kalau tidak dong masih simpan lagi itu, siapa punya itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, banyak lagi nanti museum pilihan raya saya akan sebut satu-satu. Jangan kamu bimbang. Ya. Hadirin yang bermati sekalian, saya berharap sungguh usaha kita untuk mengambil tampuk pemerintahan ini akan dapat kita lakukan sebaik mungkin. Tapi dia memerlukan gerak kerja yang ada daripada semua lapisan anggota parti kita. Yang penting parti, bukan kita individu.
Saya tidak penting. Tidak ada artinya saya selaku presiden, ketua menteri, kalau parti kita kalah. Kalau parti kita menang, yakinlah kita akan jadi kerajaan dan kita akan dapat sekurang-kurangnya dapat berlindung dan berteduh. Penting bagi kita berhadapan dengan pilihan raya jentera parti, fokus dia, kiblat dia satu saja, kasih menang itu warisan. Ya. Siapa calon itu tidak penting, tapi pentingnya calon mesti menang. Tidak ada artinya calon menang, tapi kalau melompat susah juga kita. Betul tak? Banyak pertimbangan. Saya sudah nyatakan kepada semua YB menteri, bukan menteri yang bukan Majlis Setinggi Ketua Bahagian, belum ada keputusan siapa yang jadi calon. Berikan kepada Presiden menentukan siapa calon yang lain. Pilihan raya lalu, bayangkan cabaran yang kita lalui cukup berat. Bagi saya sendiri cukup berat. Bukan mudah bagi saya untuk buat keputusan. Tapi saya sedar dan tahu, saya sedar there must be clarity in our values. Mesti ada jelas dalam nilai-nilai hidup kita. Apa artinya saya selaku presiden parti kalau parti saya mati? Bertumbung kepentingan parti, bertumbung kepentingan pribadi. Bukan mudah saya pertimbangkan. Cabaran demi cabaran. Terkadang itu pasal apa saya bubar dewan? Orang-orang kita kena tahan. Orang-orang kita kena income tax. Orang-orang kita dikejar. Datuk Seri asusan kami itu tuli. Mbak maka tuli asini apas. Itu orang daripada Pantai Timur itu. Dikejar. Sana sini dikejar. Di KK pun dikejar. Ada yang satu orang itu si Masyong yang sudah pun pergi seberang itu masuk pergi rumah dia, buka almari dia, teks dengan saya, tolonglah Datuk Seri, isteri saya masih di rumah, kesian dia tidak boleh. Saya antar orang coba cek kenapa lah disiasat, income tax datang. Lepas tu ada yang kena tahan, Datuk Seri kena siasat. Apa soalan dia? Datuk Seri, kalau Datuk Seri ikut, semua ini selesai. Dahulu pun saya macam begitu. Kalau Datuk Seri ikut, semuanya selesai. Saya beritahu penjara-penjara saya di penjara. Bukan jawatan dan pangkat itu menjadi ukuran kepada kita. Saya sayang negeri Sabah, saya sayang orang-orang Sabah ini. Bertumbung kita. Pakcik saya Tun Sekaran, abang mama saya membesar di rumah dia di Likas tahun 70. Anak dia bertanding di Sempurna. Sepupu saya Datuk Nasir, Datuk Razak. Adik saya Yusuf Abdal, Ketua Bahagian Adun Sempurna ini. Saya selalu sebutkan ini. Yang lawan dia Sarjan Dubi. Adik saya ni Master Degree Finance, MBA. Bukan tidak pandai-pandai, bukan tidak ada degree, ada degree, bukan tidak ada jawatan YB, Ketua Bahagian UMNO. Tapi bila saya nampak keadaan itu, saya nasihatkan, tidak ikut. Lepas itu dia bertanding atas tiket UMNO. Bila bertanding atas tiket UMNO, saya letak si Dumi di situ, calon. Di Sempurna saya letak Manis muka, lawan dengan Razak. Saya lawan dengan Datuk Nasir. Keluarga saya menangis datang ke rumah. Betul kau kasih kalah kau punya adik Datuk Yusuf ini? Ini kau punya adik ini, bukan orang lain ini. Dalam hidup ini kita kena pandai menilai.
clarity in the values of our mind and heart. Jelasnya dalam kehidupan kita mesti ada. Sama ada saya mau kasih menang adik saya yang berdiri atas tiket UMNO, ataupun saya kasih menang parti saya selaku presiden, warisan ini saya boleh berpakat dengan adik saya. Kau menang, lepas kau menang kau lompat. Boleh, bukan tidak boleh itu. Yang sekarang pun dong buat di Kimanis, cakap saja di Kimanis, jangan bimbang Datuk Seri, ada orang adun itu, Al-Azhar lagi itu. Kami akan sokong calon warisan di Kimanis. Tengok-tengok di belakang ditikamnya kita. Disokong UMNO itu. Saya boleh berpakat dengan adik saya. Orang Putatan tidak nampak, orang Ladatuk tidak nampak, orang sempurna tidak nampak, tapi saya takut, saya bimbang. Allah Subhanahu Wa Taala nampak apa jiwa saya. Yang macam melompat itu, jangan bimbang Datuk Seri, kami akan berdiri teguh kerajaan warisan. Rupa-rupanya besok itu petang itu jalan. La haula wala quwata. Manusia, kita berdoa dengan, saya tidak mau caci orang, bukan kurang amalan kita nak caci orang, tapi kebenaran. Kebenaran yang berlaku, nilai-nilai ini yang memalukan kita di Sabah ini. Kita kena ubah. Kita berpolitik, saya berpolitik mau beramal, membantu rakyat, bukan mengejar jawatan ketua menteri. Bila saya nampak rakan-rakan saya tekanan demi tekanan, hari-hari, minggu-minggu, saya duduk di pejabat saya. Lepas itu saya solat subuh, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Tuhan, bagilah petunjuk jalan-jalan, ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya saya duduk meja ketua menteri kalau YB saya dikejar, disiksa, ditekan? Itu saya buat keputusan, jangan serahkan kuasa ini kepada si Musa Aman, serahkan kuasa kepada rakyat yang ada di negeri sana. Kita serahkan balik. Buat apa kita serah kuasa? Mereka pun tidak cukup jumlah itu. Tapi penghujung-penghujung saya sudah bubar, orang bilang sudah sain-sain semua. Orang datang petang, saya sudah pagi-pagi, malam sudah saya datang. Orang mau angkat sumpah, apalagi angkat punsa, sumpah apalagi mau angkat, sudah bubar dewan. Betul lah. Macam juga kita dahulu, Tun Mahathir bagi tahu saya ada 214. Betul kan? We have 214. Dia teriak sana teriak sini di luar. Tapi Agung sudah angkat sumpah Mahyudin jadi Perdana Menteri. Kau teriak dari luar. Besok siapa angkat sumpah kita pun boleh teriak. Kita ada 50. Bolehkah ubah kerajaannya? Pilihan raya ini sudah dibubarkan, sudah digadget, sudah ditandatangan oleh TYT, sudah disil, diwartakan, dipermudahkan, tidak pernah berlaku. Satu hari dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada hari pertama bubar sampai digadget, sampai diwartakan, diumumkan. Betul? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, banyak rancangan kita untuk memastikan perubahan kita lakukan, bukan tidak ada kandungan. The New Deal dalam berhadapan dengan COVID-19, saya lancarkan New Deal. Kita berdagang untuk ekspor barangan-barangan dari Sabah. Kita kena lahirkan Sabah sebagai food security. The New Deal yang ada, saya wujudkan sehingga kita umumkan blueprint yang ada untuk sektor pertanian, food security di Sabah. Pasal apa kita tidak mau Sabah menjadi food security, pembekal makanan yang terbesar di rantau ini? Kita negeri yang kaya dengan tanah, tanahnya subur, tanam nenas, tanam pomelo, tanam durian. Bukan tidak boleh,
subur. Dengan itu kita perkenalkan blueprint yang ada. Yang kuat kerja ini Datuk Jun Wong ini. Rajin. Bertungkus lumus dia. Saya pernah juga masuk 7 kementerian. Saya pernah juga dapat banyak menteri, timbalan menteri. Tapi maklumlah, nak mengukur seseorang menteri macam Jun Wong 2 tahun. Macam mana kita mengukur? Baru 2 tahun bagi orang jadi menteri. Kita ukur 2 tahun. Oh, dia tidak jumpa kita, dia tidak tengok kita. Saya bagi arahan, kau buat kerja ini, kau pergi sana, kau pergi China, kau pergi buat kajian. Macam mana compile the blueprint. Kita tanam sayur di Kundasang. Mana orang BN dulu buat? Lebih daripada 20 orang anak-anak Kundasang dari Paginatan, daripada Lohan, yang dapat gaji 3.000, 2.000 satu bulan. 15.000 dia cakap. Kalah lagi jadi YB. Anak-anak tempatan. Saya minta dia piara ikan. Ikan kerapu. Ikan apa tu? Ikan bukan tilapia, ikan what they call the soft. Ikan baulu kan, aku tahu pernah. Aku ni orang laut tapi baulu aku tak pernah dengar ikan ini. Yang aku tahu ni tenggiri. We have done this, tapi masa kita singkat. Masa kita tidak banyak. Minggu depan kita akan launch glove industry, latex. Di mana itu di Beaufort. Orang tidak buat dulu, kita buat. Tidak pernah dibuat oleh kerajaan dahulu. Sabah merupakan pengeluar minyak kelapa sawit yang terbesar, tapi buat minyak masa pun tidak pernah BN buat. Kerajaan warisan sudah ada kilang di Tawau, sudah ada kilang di Sendakan. Bulan depan kita ada kilang di Keningau. Dan nama minyak masak di Keningau, minyak masak Onsoi. Di Tawau minyak masak Best, minyak masak Gold di Sendakan. Tapi di Keningau saya beritahu simpan nama dia Onsoi. Itu pun tepuk tangan di atas itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, kita berharap sebagai usaha kita untuk memastikan supaya the New Deal menjadi kenyataan, the blueprint dari segi food security kita dapat lakukan, dapat kita realisasikan, dapat kita jayakan. Tapi nak menjayakannya, kita kena menang mutlak dalam pilihan raya akan datang. Jentera parti kena bertungkus lumus. Jangan banyak pikiran kita, jangan banyak niat kita, jangan banyak nafsu kita. Macam kita dalam kehidupan, saya nyatakan kiblat kita satu itu warisan kasih menang. Jangan tidak kasih menang. Ya. Kalau kita niat lain, susah itu. Ada yang terkadang itu saya timbang. Ini belum lagi dinamakan bila bubar penamaan calon. Kalau sudah penamaan calon dekat-dekat itu, senarai tidak ada itu, orang Bajau sempurna bilang mailu kamu. Kalau tidak ada senarai dalam nama itu, biar dorang itu. Jangan buat macam itu. Kita lambang barisan hati kita, kira sampai jangan waris.
atas penyiksaan rakyat yang tidak ada kerja, yang tidak ada beasiswa. Baik saya serahkan kayu itu untuk bagi beasiswa anak-anak kita daripada saya dapat. Ini perubahan kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya berharap usaha yang kita lakukan ini akan menjadi kenyataan. Jangan orang cakap kita tidak rancangan, kita ada rancangan. Prasarana yang ada kita lakukan. Dam Papar, bila saya umumkan kita akan lakukan dam Papar. Bakalan air tidak ada bagi putakan. Awam, bukan cukup air, di sembulan pun tidak cukup air. Jadi kita dengar demonstrasi di sana, di Pinampang, tidak apa, kita dengar suara mereka. Pernah kita kerajaan yang mendengar suara rakyat. Kita dengar, kita pindah, dia pergi Papar. Walaupun saluran airnya sama, tapi daerahnya berlain-lain. Betul kan? Macam juga air daripada Ranau itu turun sampai ke Tuaran. Mana pula boleh orang Ranau bilang itu kami punya air itu di Tuaran itu, di Sulaman. Tidak boleh sungai menurun ke bawah itu. Kerana ini tempatnya untuk membolehkan. Pasal kalau kita bangunkan air ini, bukan hanya kita dapat air, 3 perkara. 1, bekalan air yang terawat. 2, bekalan elektrik yang ada, melalui power. 3, bekalan solar yang ada. Banyak manfaatnya. Daripada hujan sampai banjir putakan, kita tidak mau ambil air. Macam mana kita mengurus air ini? Kita tunggu sampai orang tidak ada air. Kita rancang. Kalaupun Kuala Lumpur tidak bagi duit, negeri Sabah akan belanja duit kita sendiri. Jangan bimbang. Yang orang bilang kita ni tidak pandai mentadbir negeri, pandai juga mentadbir negeri lah. Bukan kita angkut, tidak. Come the time, we manage the economy well. Ya, pasal itu kita urus harta yang ada, kayu balak, biji timah yang ada, ya, selika kita ambil di Belambangan, di Kudat, hasil negeri yang ada, ya, pastikan supaya kita manfaat dia kepada negeri Sabah, rakyat Sabah. Banyak lagi yang kita akan rancang. Prasarana yang ada, kita akan pastikan ini di antara akan kita lakukan, ya. Belanjawan yang lalu saya sudah sediakan peruntukan kepada 3 sektor prasarana yang ada. Pertama, dam di Papar untuk preliminary saja, permulaan 100 juta ringgit sudah saya sediakan dalam belanjawan lalu. Untuk kereta api daripada Melalat sekarang sudah mula, saya sudah siapkan 100 juta ringgit, tapi dia akan menelan belanja berbilion, saya tahu. Tapi kita tidak akan bergantung dengan mana-mana pihak, dan kita akan realisasikan. Tapi manalah kita boleh buat benda ini dalam 2 tahun saja ini, ampun jawabnya. We can't do it within 2 years. Mengambil masa. Tapi insya-Allah kita akan lakukan. Yang terdekat dengan jiwa rakyat saya lakukan. Lebih daripada 10 gram tanah, 10,000 gram tanah yang saya sediakan untuk rakyat di Sabah. Yang ini kita boleh lakukan. Tapi saya beritahu dengan Jun Wong, jangan hanya bagi tanah Jun, pastikan bagi benih, buah-buah, sayur-sayur, ya, ternak ikan, ternak kambing yang ada, lembu yang ada, untuk pastikan blend it well. Rancangan must be very comprehensive. Jangan bagi tanah dengan rakyat tapi tidak membimbing mereka. Manusia ini dilahirkan, diazankan, mati ditalkinkan. Daripada lahir sampai kematinya bimbingan perlu ada. Kita bimbing rakyat kita. Diorang tidak tahu macam mana. Saya takut nanti bila bagi tanah dijualnya. Pastikan mereka diberi benih yang ada, ya. Dan ini yang kita urus dengan baik untuk memastikan supaya usaha kerajaan dapat kita lakukan sebaik mungkin untuk menjayakan, membantu anak-anak kita. Kita akan lakukan sesuatu, ya, insyaAllah dengan kudrat Allah SWT. Tanah kita cukup luas. We can eradicate poverty, ya. Rancangan boleh. Kalau skim Felda di Sabah ini boleh dilakukan dengan tanah kita, bagi dengan Felda, yang sehingga beribu orang dapat keluar daripada kemiskinan,
Masakan kita kerajaan negeri yang punya tanah tidak boleh buat satu skim khusus, new skim untuk penempatan dan ladang-ladang untuk dibangunkan untuk orang-orang Sabah ini. We will do that. Pasal apa saya lahirkan Kementerian Pelajaran dan Inovasi? Pasal pendidikan ini penting kepada kita di negeri Sabah. Di negeri Sabah cuma satu universiti saja, UNS. Betul kan? Di Kuala Lumpur 39 universiti. Di Sarawak 3 universiti. Ada anak kita di Sabah belajar ke Sarawak. Ada anak kita di Sabah belajar di Semenanjung. Kementerian Pelajaran ini saya dah bagi arahan last year, saya minta Dr. Yusuf pergi London. Kita bawa universiti daripada luar negara, wujudkan di Sabah supaya anak-anak kita tidak perlu lagi keluar belanja. Belanja antar ke Kuala Lumpur, antar ke Singapura, antar ke luar Sarawak. Masakan kita mau menyusahkan rakyat kita? Masakan tidak ada rancangan? We have a plan. Cuma 2 tahun tidak boleh buat. Saya harap jentera kita bergerak di bawah ini. Pastikan kemenangan kita ada dalam pilihan raya. Untuk menjayakan kemenangan, resipi dia tidak berat. In God we trust. Resipi dia, in God we trust, unite we must. Kita percaya dengan Tuhan, kita bersatu, ya. Jangan berpecah. Kita berpadu untuk memenangkan pilihan raya kali ini di peringkat negeri Sabah. Dulu kita lawan BN, mereka bersatu. Betul tak? LDP-nya ada, MCA-nya ada, PDS-nya ada, UMNO-nya ada. Betul tak? Mereka kerajaan di negeri, kerajaan di pusat. Dulu kita lawan semuanya satu kali. Si Musa kita lawan, si Hanifah kita lawan, si Gulam kita lawan, si Arifin kita lawan, si Hafiz kita lawan. Semuanya. Pasal apa disebut nama orang? Pasal si Musa dari UMNO, si Hafiz anaknya sama si Arifin bersatu, si Hanifah PCS. Tapi dulu satu saja, UMNO, BN. Sekarang ni pecah-pecah, melabur semuanya. Ada masuk UMNO, ada masuk bersatu, ada masuk PCS. Si Hanifah presiden PCS, si Musa ketua UMNO, si Hafiz bersatu dengan si Arifin, si Gulam, Zakaria, lepas itu si Hasno, Star. Habis semua itu. Dari Star, dari UMNO, dari bersatu, daripada dulu kita lawan. Mereka kerajaan di persekutuan, mereka kerajaan di negeri. Sekarang kita lawan. Mereka banyak parti, walaupun mungkin mereka bersatu macam di Kemanis. Bukan kalau kita di Kemanis, kalau orang ikhlas tolong kita bersatu, menang kita di Kemanis. Tapi nama saja berpakat, tapi tikam belakang. Ikut dengan saya, jalan sana, jalan sini, masuk beli gerakan. Saya berpegang kepada ajaran keikhlasan itu merupakan satu perkara yang penting kita selaku umat beramal. Saya kalau setuju. Saya beritahu dengan Tun Mahathir, jangan bersatu masuk ke Sabah, tapi dia masukkan juga. Ya, tapi kita niat baik, tak apalah. Kalau sudah masuk kita unite. Ya, tapi rupa-rupanya unite tikam pula belakang. Sepatut mengundi, tapi tidak mengundi. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, hari ini kita lawan, kita masih warisan dengan PKR, dengan DAP, dengan Amanah, dengan Aku Parti. We fight them. We fight them. Masa kita lawan dulu, mereka kerajaan dua-dua, federal dan state. Sekarang kita lawan, kita kerajaan di peringkat negeri ini, bukan kita pembangkang. Hadirin yang dirahmati sekalian, kentalkan jiwa, tingkatkan semangat.
Jangan dorang banyak duit kita terus lemah semangat. Dorang banyak duit, saya tahu. Macam mana kita banyak duit? Ada satu orang, ya, MP Putatan itu dibawa oleh, saya dipahamkan olehnya, dibawa oleh si Kinechua, tidak tahu betul ke tidak, dia cerita awang, dibawanya, lepas itu kau sign saya itu barang, kalau kau sign itu kau dapat itu barangnya. Tapi bagus juga si awang sign, kental jiwa dia, tidak goyang. Ditawar tidak ditawar, terus kental jiwa. Datuk Huda ini pun kental jiwanya. Telepon bertukar-tukar, masih lagi main telepon dia kan. Ditawar jawatan, ditawar, semua ditawar jawatan. Ada yang gambar dorang jadi menteri perumahan kerajaan tempatan, ada yang jadi perindustrian. Semuanya ditawar jawatan, tapi jiwanya masih kental. Tuan-tuan dan puan-puan, kentalkan jiwa, kita berhadapan dengan mereka, macam-macam akan dilakukan. Dihasut, dicucuk, pecah belah, keluarga pecah keluarga itu. Tapi kalau kita berpegang nasihat Presiden, jangan lupa, calon tidak calon, disenyum tidak disenyum, salam tidak senyum, dapat tidak dapat, tolong undi parti warisan dan calon kita. Di Sabah ini kita ada 73 kursi. Tambah 13. Dari 73 kursi kita ada warisan, kita ada APCO, kita ada DAP, kita ada PKR, kita ada amanah. 5 parti yang ada. Sudah pasti kita selaku kerajaan negeri, kita perlu kerjasama dengan kerajaan persekutuan juga. Kita memerintah negara, bukan kita tidak sayang Malaysia, kita sayang Malaysia ini. Bila saya tuntut Sabah untuk Sabah, bukan saya benci orang Semenanjung. Berulang kali saya nyatakan saya sayang. Saya punya bini itu orang Kedah, masakan saya tidak sayang, tidur bercucu sudah kami ini. Sudah 5 orang cucu saya. Sayang saya. Bukan berarti saya beritahu aku benci orang Semenanjung. Jangan. Kita pun semuanya ada menantu orang Semenanjung. Saya menantu orang Kelantan, Wakap CY, menantu orang Perak, campur Selangor, menantu orang Johor, Muar, menantu orang Melanau, Cina, dari Sarawak. Suku kaum macam-macam, sampai Cina pun ada darahnya. Menantu cucu saya pun ada muka-muka Cinanya. Semua kita sayang, bukan kita disayang, tapi sayang kita kepada negara. Maka dengan itu saya beritahu tuntut 20 perkara supaya rakyat Sabah disentuh hati dia. Pembentukan Malaysia, Allahyarham Tun Mustafa, niat orang cukup ikhlas sehingga terbentuk Malaysia. Kita kembalikan, maka itulah namanya cinta kita kepada negara Malaysia. Jangan ada hak kita ditiadakan. Ini yang kita tuntut. Bukan berarti kalau kita tuntut kita tidak sayang. Makanya kita tuntut supaya kekalkan permuapakatan itu sebaik mungkin ini. Jadi dalam pada itu, dalam perkongsian ini tidak semua kursi kita akan dapat. Ya. Kalau semuanya kursi kita akan ambil, ke mana pula ini DAP? Ke mana pula ini PKR? Ke mana pula ini amanah? Ke mana pula ini APCO? Ada parti yang perlu kita berkongsi, ya, untuk pastikan. Tapi besok nanti kalau berlaku jangan pandang dia, ya, pastikan kemenangan untuk kerajaan led warisan government yang ada. Kalau kita letak calon contohnya di Likas, lepas itu yang keluar roket, tapi dalam hati kita mesti lambang warisan. Jadi ada pengundi kita warisan di situ yang tidak jadi calon. Kalau diingatnya saja warisan, lepas itu roket dilupanya. Kalau tidak undi roket, maka diundinya biar itu. Kalau tidak undi roket di Sendakan, Ilapura contohnya,
Maka diundial itu orang itu UMNO itu dengan dia itu, bersatu. Jangan lupa ini. Kalau kita mengundi roket di kursi yang sudah kita bagi, kita mengundi PKR, DAP, Amanah, yang lain-lain itu, mananya kamu mengundi Presiden Parti Warisan jadi Ketua Menteri Sabah itu. Pilihan dia siapa dia? Jadi merintah negeri. Di sebelah itu macam-macam tawaran. Hanifah bilang cukuplah Musa. Bagilah peluang orang muda. Orang muda itu bukan siapa? Dia. Dari abang kepada adik. Lepas itu kita tengok Bung Mokhtar beritahu, oh kita tidak mau bagi kursi. Tapi lepas itu boleh runding pula. Tidak lama 1 minggu runding sudah. Macam-macam cerita dia. Gaduh sana, gaduh sini. Kita jangan gaduh. Cuma satu saja. Diorang banyak calon, cuma satu saja calon kita jadi Ketua Menteri, ialah Presiden Parti Warisan Sabah. Tun Mahathir sudah setuju, Anwar Kuan Eng sudah setuju, Amanah sudah setuju, PKR APCO pun sudah setuju. Tidak ada calon lain, cuma calon warisan saja. Clarity, jelas dalam perjuangan. Tidak ada kabur-kabur dia. Jadi ini yang kita nak pastikan. Ya, kalau kita tidak dapat calon, kalau kita tidak dapat jawatan, sekurang-kurangnya bila kita perintah adalah tempat kita. Betul kan? Tapi kalau kita tidak undi parti kita, jangan harap kita jadi unit PPM lah, ketua kampung lah, JKK apakah nama itu, lembaga pengarah sana sini, tidak ada itu. Lantikan ke apa yang dilantik, apa-apalah lantikan ini, macam-macam. Ya. Tidak mungkin akan boleh berlaku kalau kita gaduh sana sini. Ya. Pasal sudah diambil kursi kita oleh orang itu. Ya. Contoh saja, saya beritahu andaiannya berlaku. Ya, kursi ini dapat oleh parti rakan kita. Ya, macam di Sempurna, saya tidak mau ambil pula Petagas. Contohlah, kalau di Sempurna diletakkan roket situ, kita akan undi roket. Contoh saja. Ya. Nanti kalau saya letak situ, saya bilang, oh, kalau contoh jadi Petagas, nanti orang Petagas ini tidak kerja nanti. Roket jadi calon. Umpama saja, kalau sudah kita berunding, sekiranya berlaku sesuatu, sesiapa saja kita letak mewakili perjuangan kita, apa juga yang kita lakukan, semua ini berpayung dengan Parti Warisan Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, banyak isu akan dilontarkan. Bukan hanya tentang Gerantana, saya sudah jelaskan Gerantana tadi. Ya, perbezaan dia, diorang buat communal title, iaitu pemilik berkelompok. Macam di Sempurna dulu dia serahkan grand title, tapi yang kerjakan bangunan, membangunkan tanah itu syarikat daripada luar Sempurna. Nama saja communal title, nama dia ada situ, tapi hak menuntut tidak ada. Tapi kalau grand tanah kita bagi individu macam saya bagi sekarang, hak anak dia ada kepada grand itu, bukan communal title. Orang bagi tahu ini dapat nama saja, ini warisan ini. Kita ubah. Itu yang saya sebut Sabah mesti kita ubah. Pentadbiran dia, reform civil servant, reform pengurusan, jangan banyak sangat corruption dia di peringkat negeri. Ya. Rasuah dia menebal, berbagai-bagai. Kita lakukan. Pentadbiran kerajaan, dasar kerajaan, saya beritahu kalau ada projek besar, bagi dengan GLC. Macam buat bekalan air ini. Papardem, kita bagi dengan SDB Bank, anak syarikat dia, Sabarian Bank. Bukan saya bagi dengan syarikat saya. Kita tidak bagi ada syarikat untuk buat kerja, ada perkongsian dengan syarikat-syarikat besar. Tapi yang menjadi ketua dia adalah GLC kita. Mananya anak syarikat, bukannya syarikat itu syarikat ini. Ya, I don't have any companies. Jadi ini langkah untuk kita mengelak cara pendekatan. Akan datang, kita akan gunakan pendekatan pembangunan negeri Sabah. Buat jalan, saya akan lantik GLC sama ada Sawit Kinabalu, SLDB, SEDCO dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain. Warisan harta mereka akan melaksanakan. Buat jalan, pinjam duit daripada SDB Bank. Pasal apa saya lakukan? Pasal saya tidak mau macam tahun yang lalu.
Kerajaan Musa Aman pinjam duit 1 bilion. 1 bilion, saya tidak tahu kemana itu duit dia belanja. Bila belanja 1 bilion, bond kena bayar 1 tahun. Interest saja hampir 200 juta. Syarikat-syarikat, Maybank lah, Public Bank lah. Bila saya lihat, utang dia kita bayar. Tidak tahu kemana itu. 1 bilion. Saya simpan duit dalam 1 tahun last year, 1 bilion kita bayar. Kalau kita mampu menjimatkan duit seumpama itu, mustahil kita tidak boleh simpan duit untuk membangun, buat jalan-jalan raya di negeri Sabah. This is what we do. Kita buat pendekatan baru, reform dari segi usaha kita untuk membangunkan sektor pendidikan. Universiti kita akan berkongsi, sama ada kalau ada universiti tersohor, kalau Sarawak boleh Monash University, ya, boleh buat perkongsian. Masakan kita tidak boleh buat perkongsian dengan City, London City contohnya, ya, ataupun Buckingham University yang ada, kita boleh bawa ke Sabah, ya, pelaburan separuh kerajaan negeri menuju Siasan Sabah ataupun pelaburan daripada luar negara. Ini langkah yang kita lakukan. Jadi saya berharap sungguh kepada tuan-tuan dan puan-puan, usaha kita untuk memastikan kemenangan ini dapat kita jayakan. 3 kursi dibutakan. 1 Tanjung Aru, 1 Tagas, yang 1 Tanjung Keramat. Ya. Pastikan kemenangan, dan kemenangan hanya bergantung dengan unity kita, kesatuan perpaduan kita. Kemenangan tidak akan berlaku kalau kita berpecah, berbalah antara satu dengan yang lain. Kalau mengikut mazhab Syafi'i yang afdal, lagi sempurna, mengikut ahli sunnah wal jamaah, yang banyak jamaah dia itu akan lebih afdal ibadatnya itu. Tapi kalau jamaahnya berbalah, berpecah, tidak akan ada kejayaan. Work together, ya. We reform the system. Semua kaum, semua bangsa ada jawatan, tidak ada jawatannya, ya. We reform the system yang ada untuk membolehkan supaya kita dapat mentadbir negeri dengan baik. Jadi saya berharap jentera pilihan raya kali ini mantapkan dengan semangat yang ketah, ya. Pastikan masuk rumah ke rumah pasal kita COVID yang ada. Himpunan tidak boleh lakukan. Merayu undi kepada penduduk kampung yang ada, ya. Kita doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan perjalanan persediaan pilihan raya akan datang ini akan mendapat keredaannya dengan niat yang baik. Kita ingin membantu mentadbir negeri dan berkhidmat kepada rakyat yang ada. Mudah-mudahan akan mendapat keredaan daripada Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq bin Najib Abdal, Ketua Majlis Sabah, merangkap Presiden Parti Warisan Sabah. Terima kasih. Kita berikan tepukan sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Presiden Parti Warisan Sabah. And God with us, united we must. Yakin kepada Tuhan, kita mesti bersatu. Sebelum kita berpisah dan berjuang, Parlimen Putatan yang gemilang, Dun Tanjung Aru, Pitagas dan Tanjung Keramat. Parti Warisan yang berjuang demi kesinambungan masa depan rakyat. Parti Warisan Sabah. Baiklah, dengan ini sebelum kita berpisah, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Menteri Presiden Parti Warisan Sabah dan juga kepada Yang Berhormat Dr. John Hong, Naib Presiden, yang berbahagia Dr. Norito Padua, Sekretaris Agung Warisan, yang berbahagia Datuk Terence Ambon, Bendahari Pewarisan, dan juga seterusnya kepada Yang Berhormat Datuk Haji Uda bin Sulai, Bantu Menteri Undang-Undang dan Ahli Negeri Sabah, dan seterusnya kepada semua yang hadir pada hari ini. Sama-sama kita nantikan hari penetapan calon PRN ke-15 Negeri Sabah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mengumumkan Yang Berhormat Presiden beredar untuk menikmati sama jamuan ringan yang disediakan. Pastikan anda mengikut SOP PKBP, jarak penjarakan fizikal, jangan bersalaman, pakai face mask setiap waktu dan gunakan pencuci tangan ataupun hand sanitizer. Dan sampai kita jumpa lagi, kita sama-sama dengar lagu Parti Warisan Sabah. Sekian, terima kasih.